KPM. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Okey, jadi mungkin ada pelajar ataupun adik-adik yang di rumah dah biasa bersama dengan kami untuk sesi ulang kaji maupun sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi macam biasa Afiq akan terangkan kepada anda semua yang kita akan ada sesi pembelajaran ulang kaji bersama dengan guru jemputan. Tapi mungkin ada ramai yang nak tahu siapa guru jemputan kita pada hari ini. Jangan risau. Tapi sebelum tu Afiq nak bagi tahu, hari ini kita akan mulakan sesi ulang kaji bagi subjek pendidikan moral untuk tingkatan 4. Mungkin ada yang dah tak sabar, mungkin ada yang dah belajar subjek ini ataupun bab ni di sekolah tetapi nak ulang kaji lagi di rumah. Jangan risau sebab Afiq akan tunjukkan anda siapakah profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, kita perlu patuhi SOP kerana kita belum menang lagi. Jadi kalau adik-adik nak keluar daripada kawasan rumah ataupun di sekolah, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka. Kemudian gunakan hand sanitizer. Jaga jarak adik-adik bersama dengan kawan-kawan yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, jadi sekarang ni tanpa membuang masa, kita nak saksikan siapakah guru jemputan kita pada hari ini melalui video yang telah kami sediakan, iaitu profil guru. Mari kita sama-sama saksikan. Ya, itu dia profil guru kita pada hari ini dan dah pun bersama dengan Afiq di sebelah saya, iaitu Cikgu Kala. Salam sejahtera, Cikgu. Salam sejahtera. Okey, Cikgu, apa khabar? Sihat? Sangat sihat. Ya, di musim pandemik ini kita kena pastikan keadaan diri kita sentiasa sihat, Cikgu. Ya. Okey, jadi Cikgu dah bersedia tak untuk mengajar subjek pada hari ini? Lebih pada bersedia, bersemangat. Baiklah, jadi sekarang ni sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Kala, sekarang saya nak bawa Cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer dan saya dah sediakan sampul untuk Cikgu simpan pelitup muka, Cikgu. Bagus. Mari Cikgu, ikut saya. Okey, di sini Cikgu boleh gunakan hand sanitizer. Silakan Cikgu. Baik, kemudian Cikgu boleh buka pelitup muka untuk simpan di dalam sampul. Okey, Afiq pun sama pakai. Sama-sama. Baiklah. Jadi inilah dia cara-cara untuk kita patuhi SOP. Jadi adik-adik yang berada di sekolah, jangan lupa untuk patuhi SOP juga. Okey? Baiklah, jadi sekarang kami dah sediakan video untuk adik-adik yang di rumah tentang pandangan calon mengenai subjek yang telah kami sediakan pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Selamat sejahtera, nama saya Lee Si Jun dari kelas 5 USN dan saya merupakan pelajar moral di Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Using di Semenyi dan Selangor. Okay? Saya suka belajar moral kerana moral mengajar saya sebagai cara untuk menghormati dan aspek kepada ibu bapa dan kawan saya. Selain itu, moral juga membantu saya untuk mengedarkan diri dapat terlibat dalam gaya sosial yang negatif seperti vandalisme, gangsterisme dan juga hedonisme. Selamat sejahtera, nama saya Lim Hui Wen, pelajar 5 USN dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engku Using, Semenyi, Selangor. Saya suka belajar moral kerana dapat belajar nilai murni yang penting untuk hidup. Selamat sejahtera, nama saya DJ Syul Anatiar Kubur, tingkatan 5 di Sekolah Engku Using, merupakan pelajar pendidikan moral. Saya suka belajar moral kerana subjek pendidikan moral subjek yang sangat seronok. Saya juga suka pengajaran pendidikan moral guru saya di sekolah. Saya juga menerapkan nilai-nilai budi yang diajar dalam pendidikan moral dalam kehidupan saya. Sejahtera, nama saya Uyiling. Saya murid tingkatan 5 USN dari Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Using, Semenyi, Selangor. Saya suka belajar moral kerana moral penting untuk membentuk pribadi yang mudah kita. Didik TV KPM.
Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini, iaitu pendidikan moral. Dan Cikgu Kala masih lagi bersama dengan saya. Cikgu, itu pandangan calon. Apa pandangan cikgu sendiri tentang subjek yang cikgu mengajar ni? Baik, saya dah lebih daripada 25 tahun mengajar mata pelajaran moral ini, dan saya dapati satu-satunya mata pelajaran yang sangat penting untuk murid-murid terapkan ialah nilai-nilai murni. Daripada dulu sehingga sekarang, untuk membentuk manusia yang baik perlu ada nilai-nilai murni. Itu saya rasa. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Kala. Jadi kepada pelajar-pelajar yang di rumah, kalau nak mulakan ulang kaji, boleh sediakan buku nota untuk catat apa saja formula dan juga apa saja tips yang akan diberikan oleh Cikgu Kala sebentar nanti. Tapi ada je, sempat je masa untuk anda semua sediakan semua itu, kerana kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami menulis dan membaca. Selamat Hari Guru. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Baiklah, jadi sekarang ni macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua adik-adik, jangan lupa untuk patuhi SOP. Sesiapa saja yang di luar sana, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan sesiapa sahaja. Okey? Baiklah, macam biasa sekarang ni kita masih lagi dalam sambutan Hari Guru. Macam apa yang ada dekat depan Afiq ni, ada beberapa koleksi yang dihiaskan oleh pelajar sendiri untuk guru-guru mereka. Afiq pick satu lah untuk kita baca. Yang ini cantik ni, macam kipas pun ada. Okey, ini ucapan selamat Hari Guru. Dari siapa ni? Dari Aufia Almira binti Khairul Anwar. Merupakan dia dari PRA Anggerik SKTD 3. Okey, kita baca ni depan selamat Hari Guru. Depan dia dalam dia ada terima kasih cikgu berguru demi ilmu bina generasi baru. Itu dia, comel lah. A-E-I-O-U. Dan belakang dia pula, oh ada lagi belakang dia pula, selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa. Comel. Okey, baiklah, jadi itulah dia. Dan sekarang kita nak mulakan sesi pembelajaran kita untuk subjek pada hari ini, iaitu pendidikan moral. Dan ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio dari SMK Engku Hussain Semenyih, Selangor. Mari kita lihat wajah-wajah mereka. Manakah mereka? Okey, salam sejahtera, selamat petang semua. Sihat? Okey, buka mic. Okey, baik. Selamat sejahtera. Okey, kita mulakan seorang demi seorang dengan Richie Mo, nama dia. Okey, perkenalkan diri dahulu. Salam sejahtera, Cikgu Kala Dewi. Nama saya Yak Richie dari Sekolah Menengah Kebangsaan
很高兴。 Okey, seterusnya. Gan. Salam sejahtera, Cikgu Kala Devi. Nama saya Gan Ji Sheng dari SMK Engku Usin. Okey, seterusnya. Cogulet. Cogulet off mute. Jangan lupa off mute. Salam sejahtera, nama saya Koglan anak lelaki Bergas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching. Okey, thank you. Dan seterusnya, Visha. Salam sejahtera, nama saya Visha Kumar dari SMK Kuching. Okey, seterusnya. Sasi. Nama sejahtera, nama saya Sasitaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching. Okey, thank you Sasitara. Dan yang terakhir sekali, satu-satunya wanita. Thank you. Selamat sejahtera dan selamat petang. Saya Vishali dari SMK Engku Usin. Okey, thank you Visha. Baiklah, jadi kita dah berkenalan dengan ke-6 student ataupun pelajar yang akan bersama dengan kita di studio untuk belajar bersama dengan Cikgu Kala Devi. Cikgu Kala dah bersedia? Dah. Baik, jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Cikgu Kala. Okey, terima kasih. Selamat datang pelajar-pelajar saya ke sesi hari ini ya. Saya bangga kamu bersama dengan cikgu hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar bab 2 ya. Okey, kita akan belajar bab 2 ya, tingkatan 4, bab 2. Okey, tajuknya ialah peribadi mulia hiasan diri. Okey, peribadi mulia hiasan diri ya. Baik. Dalam unit ini ya, murid-murid akan belajar tentang nombor 1, ciri individu yang berperibadi mulia. Yang kedua, apa contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, apa pentingnya kita mempunyai kepribadian mulia ya? Sangat penting kita berperibadi mulia. Yang keempat, banding beza kepribadian mulia dan bukan kepribadian mulia. Kita nak bezakan yang mana pribadi mulia dan bukan. Yang kedua, apakah perasaan ya bila kita mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Contoh hari ini murid-murid saya masuk dengan elok, mengucapkan salam, macam mana perasaan? Okey, yang itu perasaan mengamalkannya. Akhir sekali, bagaimana kamu mengamalkan kepribadian mulia ini dalam kehidupan seharian? Baiklah. Baik. Kepribadian mulia ya. Baik. Saya nak Kogulan, tolong baca. Apa maksud sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh seseorang individu dekat sini? Kogulan? Ikhlas dan jujur dalam tindakan. Boleh baca yang ini. Sifat baik. Okey, Kogulan dekatkan mic. Cuba dekatkan mic. Ya. Sifat baik dan terpuji yang dimiliki oleh seorang individu. Kepribadian mulia ini dapat dibentuk melalui latihan dan amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan. Ya, terima kasih Kok Gulen. Sebenarnya peribadi mulia ni tak boleh diterapkan terus cikgu ajar kamu jadi baik. Sejak lahir lagi ibu bapa telah membentuk nilai-nilai murni ni ya kepada diri kita ya. Baik. Apakah ciri-ciri individu berkepribadian mulia ya? Nombor 1, menjalankan tugas dengan jujur, okey, dan ikhlas. Bila kita diminta buat sesuatu, contohnya kamu nampak seorang guru mengangkat barang, kamu jangan fikir kalau saya tolong cikgu hari ni, besok saya nak minta markah lebih, boleh tak? Itu tak ikhlas, betul atau tidak? Betul. Okey? Yes. Kemudian berpegang teguh kepada nilai-nilai murni. Contohnya hari ini semua orang berjanji untuk bersama saya pukul 1, semua dah bersedia. Ini yang kata you tidak mungkin janji dan berperibadi mulia ya. Sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran dalam hidup. Manusia ni banyak sabaran dan kita hadapi, terutamanya pada musim pandemik seperti ini. Macam-macam. Saya kasihan ya dengan pelajar-pelajar ini yang tak boleh pergi ke sekolah, baru sekarang nak masuk, mungkin sekolah ditutup balik. Jadi ini yang kita kata mereka bersabar ya, dan bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Ketiga-tiga perkara ini kamu perlulah amalkan ya. Okey? Baik. Seterusnya, berusaha bersungguh-sungguh ya untuk melakukan kebaikan. Jangan berkira-kira. Kalau saya buat ni, saya dapat ini. Maksudnya kamu tidak ikhlas ya. Dan akhir sekali, melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah ciri individu berperibadi mulia. Baik. Yang berikutnya ialah contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia ini dalam kehidupan. Pertama, pada diri sendiri.
Okey, pada diri sendiri. Okey, saya nak Sasi Danan, tolong baca. Apa cara kamu mempraktikkan kepribadian mulia dalam diri kamu? Ya, Sasi? Boleh Sasi? Menggunakan bahasa yang sopan dalam kehidupan harian. Bersikap pemaaf dan berani mengakui kesilapan diri. Menjaga balas pengaulan. Baiklah, ini adalah untuk diri sendiri. Di sekolah, di mana-mana kita berada, kita perlu mengawal pertuturan kita. Kita tak boleh bercakap dengan kasar. Oleh kerana kita berada dalam satu kumpulan sendiri, kita tak boleh gunakan kata-kata kotor ataupun kata-kata kesat kerana boleh menyinggung orang lain yang tiada dalam kumpulan itu. Ya. Berikutnya ialah keluarga. Apakah cara mempraktikkan kepribadian mulia dalam keluarga? Ya. Mengelakkan diri daripada mencetuskan pertengkaran dengan anggota keluarga. Afiq, pernah tak berlaku isu pergaduhan dalam keluarga kerana ini? Isu pergaduhan dalam keluarga? Bila kita tak berperi-peri. Tapi pernah. Kalau kita jawab balik, bapak cakap kita jawab, mak cakap kita jawab, boleh bergaduh tak? Sikap tidak baik lah. Memang tidak baik kan? So ini yang kita belajar ya. Dan mendengar dan menerima nasihat ibu bapa dengan hati terbuka. Ni anak murid saya, berapa orang di sini angkat tangan yang selalu mendengar nasihat ibu bapa dengan hati terbuka? Cuba angkat tangan. 1, 2. Vishali tak pernah dengar anak ke? Murid cikgu jugalah. Vishali ni tak pernah dengar cakap mak, tak nampak tangan pun. Okey? Tapi bila datang sekolah kena dengar nasihat cikgu lah, kalau tak betul. Kena marah kan. Dan dengan ini kita boleh menyelesaikan masalah keluarga dengan cara bijaksana, tak payah menjerit-jerit, tak payah bertelingkah dan sebagainya ya. Baik, seterusnya bersama rakan sebaya. Yang ini saya nak siapa baca ya? Siapa nak angkat tangan boleh baca yang ini, bagaimana kamu berinteraksi bersama dengan rakan. Okey, ya Richie. Mengucapkan terima kasih kepada rakan yang sudi berkongsi suka dan duka. Menegur kesalahan rakan dengan berhemah. Memberi bantuan dengan ikhlas. Mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kepada rakan. Ya, terima kasih Richie. Sesama kawan pun kita perlu berperibadi mulia. Tak semestinya kata orang muda dengan orang dewasa sahaja, tetapi mesti juga dengan orang yang sama umur, orang yang lain, siapa-siapa sajalah kita berperibadi mulia ya. Okey, berikutnya baik, dengan masyarakat. Okey, dengan masyarakat. Okey. Kita lihat ya bagaimana kita boleh menghulurkan bantuan kepada orang yang berada dalam kesusahan. Okey, mangsa banjir, sekarang kita ada mangsa pandemik dan sebagainya. Betul. Dan menggunakan prasarana dan kemudahan awam secara berhemah. Bila kita menggunakan kemudahan-kemudahan, contoh kemudahan awam, apa yang kita guna? Telefon. Sekarang kita jarang guna telefon awam kan, semua ada handphone. Tapi ada juga masyarakat. Pengangkutan awam. Pengangkutan awam, tandas awam. Ini semua kita perlu gunakan dengan berhemah ya. Okey, seterusnya menjaga kebersihan alam sekitar demi kebaikan bersama. Sebab kalau kita tak jaga alam sekitar bersama, alam sekitar akan menjadi kotor. Ya. Baik. Seterusnya kepada negara. Yang ini saya nak Yi Cheng baca. Okey. Cuba baca. Mengelakkan diri daripada melakukan penulaan fitnah tentang negara, menghormati jalur gemilang dan lagu kebangsaan, mematuhi peraturan dan undang-undang negara demi pembangunan bangsa, menghargai dan mengingati perjuangan tokoh-tokoh negara. Okey, terima kasih. Kita lihat ya bagaimana kita mengamalkan peribadi mulia terhadap negara. Yang paling penting ialah negara ya. Okey, seterusnya kita bergerak kepentingan kita berperibadi mulia ya. Okey. Menjadi suri teladan kepada orang lain, menjadi contoh kepada orang lain. Kalau saya berkelakuan baik, saya menjadi contoh kepada orang lain. Ya, kalau saya berkelakuan jahat, saya dijadikan apa? Orang kata jangan jadi macam dia. Okay? Contoh baik. juga tu, contoh tidak baik. Sentiasa melakukan perkara yang positif. Elakkan perbuatan-perbuatan negatif. Apa-apa negatif kita elakkan ya. Disenangi oleh ramai. Semua orang suka ni. 6 anak murid saya ni semua orang suka sebab perangai mereka yang baik. Berperi. Tengok tak? Very good. Tengok pun bagus ya. Baik, memberi ketenangan jiwa kepada diri ya. Bila tidur malam kita rasa hari ni saya dah buat benda yang baik ya. Jadi saya rasa seronok tidur. Bukan rasa alamak saya dah buat salah ni macam mana kan. Seterusnya dapat mencapai matlamat hidup yang diingini. Dalam hidup kita nak hidup aman, damai ya. Tak kira
tua ke muda ke, kita nak hidup dalam keadaan yang gembira ya. Dan dihormati dan dipandang mulia oleh orang ramai. Semua orang akan puji kita kalau kita baik ya. Dan akhir sekali menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Baik. Seterusnya kita lihat banding beza kepribadian mulia dengan tidak berperibadi mulia ya. Orang yang berperibadi mulia ya Afiq, dia sentiasa menjaga hati dan perasaan. Ibu bapa pun dia jaga, orang lain pun dia jaga. Bila dia bercakap, dia tak nak orang lain tersinggung. Okey. Kemudian mereka menyiapkan tugasan dengan menepati masa. Dalam kumpulan ni Yap Richie selalu. Kalau saya bagi tugasan hari ni dalam 2-3 minit dia cakap, cikgu kerja dah siap. Itu memang sangat terpuji. Okey ni, menguruskan keuangan secara berhemah. Mak bagi RM50 untuk digunakan minggu ini. Uruskan dengan berhemah, jangan habiskan dalam 2-3 hari dan minta balik. Okey? Memelihara dan memelihara alam sekitar. Alam sekitar ni kepunyaan kita, kita yang jaga. Dan saya dah cakap tadi, menyayangi negara dengan sepenuh hati. Sebaliknya, orang yang tidak berperibadi mulia, dia sentiasa ada saja cara untuk mengguris perasaan ibu bapa. Bila mak panggil nama pun bukan tanya, ya pak, ada apa? So itu tak baik ya. Cara tu tak baik ya. Meniru dan menipu semasa menduduki peperiksaan sekolah ni sekarang ni banyak sangat keluar. Tular dalam televisyen, tular dalam surat khabar. Murid-muridnya mana-mana dapat boleh meniru. Bawa sekarang handphone semua kan dia orang meniru ya, tak boleh. Membelanjakan wang dengan suka hati ini yang tak baik. Dan membakar sampah sarap secara terbuka. Ini satu amalan yang paling saya tak boleh ya. Kalau saya nampak, selalunya saya akan terus call polis. Kalau ada jiran-jiran saya bakar sampah, saya tak kisah, saya memang akan telefon. Dan murid saya semua tahu, saya pernah beritahu mereka. Dan menjatuhkan nama dan maruah negara. Kita ni membawa diri kita ke luar negara. Bila orang luar negara tengok kita, dia kata, oh rakyat Malaysia bagus, berbudi pekerti. Kalau dia kata Malaysians are terrible people, kan tak baik kan? Ya, betul. Okey, kita teruskan. Baik, apa perasaan kita? Apa perasaan kita bila kita berkelakuan peribadi mulia? Yes, saya nak. Siapa yang belum lagi cuba angkat tangan? Vishal. Okey, yang ni. Vishal dah ke belum? Vishal, apa perasaan? Vishal, baca. Vishal? Saya berasa gembira, seronok, bangga dan tenang. Okey. Kenapa kamu berasa gembira, Vishal? Bila saya buat perkara macam tu, saya macam berasa puas hati. So, bila kita rasa puas hati, mestilah gembira kan? Ya, bagus. Betul ya? Betul. Okey. Siapa lagi seorang tadi yang angkat tangan? Cikgu tak nampak tadi. Yes. Ya, yang angkat tangan. Cuba. Kenapa kita rasa seronok, tenang dan bangga? Cikgu, jika kita bantu orang lain, orang lain akan berhidupan dengan senang dan gembira. So kalau orang lain gembira, kita pun boleh dapat berasa gembira atas kesenangan mereka. Okey, bagus ya, bagus. Ini yang kita kata, ini yang kita nak bawa tidur. Bila kita nak tidur, kita rasa gembira, seronok, tenang, bangga. Betul tak? Betul, dengan bantuan kita dapat tumpang rasa gembira bersamalah. Okey, saya nak tanya soalan. Okey. Rasa-rasa yang apa yang budak-budak pendidikan moral ni belajar, perlu tak kita ajar kepada semua pelajar, Fik? Oh, saya rasa perlu, sebab kita perlu terapkan pendidikan moral ni kepada semua, tidak kira bangsa ataupun agama. Jadi bila diterapkan dari kecil, dimulakan dengan ajaran daripada ibu bapa, kemudian bila dihantar ke sekolah, guru pula akan menjadi ibu bapa untuk menasihati anak-anak murid. Ya, bagus. Jadi sebenarnya moral ini adalah satu benda yang kita bawa daripada kecil sehingga ke liang apa orang kata? Liang lahat ke kubur. Sehingga kita tamat usia. Ya, sampai kita habis ya. Jadi kita memang akan bawa nilai-nilai ni dan orang akan nilai kita dari segi amalan ini. Betul. Macam murid-murid saya tahu ya, dalam kelas saya garang. Saya memang dikenali sebagai seorang guru yang garang, tanya semua mesti mengangguk. Betul. Tetapi saya jarang bawa benda ini luar daripada bilik darjah. Bila lepas bilik darjah mereka jumpa saya memang sangat mesra dengan mereka, sebab itu adalah satu amalan yang saya nak tunjukkan kepada murid-murid saya sebagai seorang guru yang berperibadi mulia, supaya kita tak boleh bawa benda ni ya, macam orang bawa sampah mengangkut ke sana sini ya. Ini tak baik ya. Okey, kita lihat yang berikutnya. Baik.
Amalan kepribadian mulia dalam kehidupan seharian. Nombor 1 ya, cikgu ulang balik ya. Cikgu ulang balik. 1, bersikap sopan santun dalam pergaulan seharian. Bersopan santun, jangan gunakan kata-kata kesat, perkataan-perkataan buruk. Sekarang ni trend remaja suka guna perkataan-perkataan yang tak baik. Kita kata 4 letter word. Tak baik langsung ya, tak kira. Sebab dia menunjukkan ibu bapa tak didik anak-anak ini dengan baik ya. Kemudian menghormati ibu bapa, okey, di rumah, guru, di sekolah, rakan dan orang di sekeliling. Tak kira ya, di sekolah kita tak semestinya menghormati guru sahaja ya. Kalau kita jumpa dengan pekerja-pekerja yang membantu di sekolah ya, tukang kebun, okey, anti yang cuci bilik air dan sebagainya, apa salahnya kamu ucapkan selamat sejahtera anti, good morning anti, besok dia bawa kita bekalan kuih ke apa kan. Bulan puasa tak boleh. Jadi mungkin dia rasa dia rasa baguslah budak ni. Okey, saya selalu tengok Vishali ya. Vishali memang ada amalan ini ya. Dia jumpa siapa pun dia memang mesra, dia akan senyum dan dia akan bertanya khabar. Yang lain saya harap akan turut serta menjadi ya. seorang yang ramah. Okey, ramah. Okey, menghulurkan bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Ini kurang berkemampuan ni, ada kawan-kawan kita yang tak mampu, mungkin kurang tak boleh berjalan, cacat dan sebagainya pun kita boleh bantu mereka ya. Okey. Berikutnya, saya perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu pengetahuan. Ini nasihat saya bukan sahaja kepada anak orang murid di sini, tapi kepada semua murid-murid yang menonton. Yang penting sekali ialah belajar bersungguh-sungguh menimba ilmu pengetahuan ya. Bukan buku sahaja, bukan ilmu sahaja. Apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan minda kita mengembang ya, untuk menjadi manusia yang baik. Cadangan saya di sini, kita boleh membaca buku-buku seperti Food for the Soul ya, buku-buku yang menyentuh perasaan kita ya. Okey, sangat bagus ya kita baca ya bila kita rehat. Dan saya mengambil bahagian dalam program Rukun Tetangga demi Keharmonian Masyarakat. Murid tanya, cikgu, rukun tetangga ni apa cikgu? Rukun tetangga ialah aktiviti berkumpulan yang dijalankan di taman-taman perumahan. Okey, yang di sini berapa orang yang dekat taman kamu ada rukun tetangga? Murid-murid. Okey, ada ya? Ada. Bagus ya. Rukun tetangga ni dia buat banyak aktiviti ya, macam-macam aktiviti. Sukan, aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya, dan kita pergi ambil bahagian. Contohnya hari Ahad lepas di taman perumahan saya, kami bergotong royong membersihkan sampah. Okey, kerana terlalu banyak sampah, kami pergi bersihkan, dapat tangkap beberapa ekor ular. Wow. Okey, sebab tempat itu tempat kita jogging ya. Jadi betul. Ini kita sebenarnya membantu orang lain. Ini yang kita kata peribadi mulia. Ini bila kata gotong royong, kita lagi selimut diangkat dan kita tidur. Betul. Tak nak join. Lepas tu kita boleh pula membahasakan tak ada kerja ya, pagi-pagi ya. Tak ada kerja, tidurlah kan. Tak ada rasa kemasyarakatan lah dalam diri. Cuba tanya dekat sini. Siapa pernah pergi gotong royong bila sekolah mengadakan gotong royong? Pernah tak? Mengaku, lepas ni saya tengok ya. Lepas ni saya tengok. Saya akan rakam ini, nanti satu Malaysia nampak ya. Kamu kata pergi ya. Lepas ni kita bergotong royong ya. Okey, seterusnya saya memiliki disiplin dan komitmen yang tinggi dalam mengejar kejayaan. Kita perlu mengejar kejayaan dalam hidup kita. Orang-orang tua lah macam cikgu ni semua kan. Dah sampai ke tahap ini bukan bersenang lenang ya. Susah ya. Zaman kami lebih susah daripada zaman kamu. Jadi kamu perlulah bekerja bersungguh-sungguh, jangan mengabaikan kepentingan orang lain. Jangan pula oleh kerana kita nak dapat kejayaan, kita pijak orang lain. Okey? Kita abaikan orang lain. Jadi kita tak akan rasa gembira dengan kejayaan kita, sebab ukuran kita ialah kita berjaya tanpa mengabaikan kepentingan orang lain ya. Jadi cikgu rasa setakat ini, siapa yang tak faham boleh nak tanya soalan ke apa kepada cikgu? Kita tanya pelajar yang ada di studio. Kalau okey, thumbs up. Boleh faham? Boleh faham, thumbs up. Yang dekat studio ni? Ada soalan? Okey. Okey, semua thumbs up. Okey. Kalau dah faham, lepas ni cikgu akan buat sesi soal jawab pula. Tengok berapa orang boleh menjawab ya sesi soal jawab ini ya. Baik cikgu. Okey, jadi sekarang cikgu pun dah banyak memberi keterangan dan juga menyampaikan ilmu kepada pelajar di studio ataupun pelajar di rumah. Jadi sekarang Afi nak bagi peluang kepada anda semua untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian selepas ini kita akan sambung lagi, jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM
7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Woi, diamlah. Kenapa tolak aku? Oi, korang ni lah. Anak-anak, janganlah bising. Cuba jaga bahasa kamu sikit. Bersopanlah. Kamu kan murid sekolah. Oi, orang tua. Kamu pelik apa? Ini bukan rumah kau. Tak boleh duduk diam-diam ke? Kenapa engkau bercakap kasar dengan pakcik ni? Hormatlah sikit. Yelah, kita memang bising tadi. Ni kan tempat awam. Tak salah pakcik tu tegur kita. Tak baik tahu kita macam ni. Jom kita minta maaf. Maafkan kami, pakcik. Kami tidak menunjukkan peribadi yang mulia. Ya, itu dia. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi mungkin ada pelajar ataupun adik-adik yang di rumah maupun di studio sempat untuk saksikan drama pendek yang kami sediakan tadi. Jadi kalau anda saksikan, itulah dia perkara yang tak sepatutnya kita buat. Lebih-lebih lagi dengan orang yang lebih berumur daripada kita ataupun orang tua. Betul tak Cikgu Kala? Sangat betul. Saya memang setuju ya. Yeah. So sebab kita tengok video ini bukan satu benda yang kita reka-reka ya. Memang ini berlaku ya. Mungkin kita boleh minta pandangan Vishali ya. Vishali seorang pengawas di sekolah ya. Okay. Vishali, pernah tak jumpa dengan rakan-rakan yang bercakap macam ini? Ya. Banyak cikgu. Banyak. Apa perasaan kamu bila dengar kawan bercakap? Saya berasa kecewa atas kelakuan dia orang. Kenapa? Sebab kalau dia orang saya tak peduli sangat, tapi kadang-kadang saya ada tegur dia orang. Tapi yang cakap kasarnya adalah kelas yang berkeluarkan berkelas baik, duduklah di kelas depan. Terus sikit. Okey. Okey. Mungkin kita boleh tanya Yap Rici ya. Yap Rici ni seorang pelajar yang juga bersopan santun. Yap Rici, apa pandangan kamu bila kamu dengar murid-murid bercakap macam itu? Sedih. Kenapa ya?
kerana Apa jadi dekat Yap ni? Okey, line dia terputus. Baik. Okey, jadi cikgu, sebenarnya saya pun ada pengalaman sebagai pengawas juga. Saya seorang pengawas di sekolah dan saya sering juga bersama dengan pelajar-pelajar yang sentiasa menggunakan perkataan kesat. Kemudian bila kita kata sewaktu rehat, jangan merayau, itu adalah perkara yang selalu murid-murid ataupun pelajar suka buat. Bila waktu rehat, sepatutnya mereka berada di kantin tetapi mereka merayau ke tempat lain. Jadi kami ni sebagai pengawas perlu menjalankan tugas seperti yang dinasihatkan oleh guru, tetapi biasalah tetap akan ada pelajar yang cuba mengasari kami semua. Saya pun kadang-kadang mengembara menggunakan MRT dan juga komuter pengalaman bila malas nak bawa kereta jadi kita kadang-kadang pada waktu persisian budak-budak pukul 1 pukul 2 mereka naik komuter atau MRT cara murid-murid bercakap tanpa memandang ke kiri kanan dalam pengangkutan itu ada orang-orang dewasa, warga tua, cara mereka bercakap, bertolak-tolak menggunakan perkataan-perkataan ni. Saya sebagai seorang guru, saya tergerak dan saya memang akan tegur so saya selalu cakap, janganlah saya terserempak dengan anak-anak murid saya, bekas anak murid saya. Saya akan tegur terus, saya akan cakap boleh tak kamu jangan bercakap macam ini? Di sini kita ada orang-orang yang tua. So kadang-kadang budak-budak ni dengar lah kan. Dia pun dengar, dia pun diam. Dia pun rasa malu dan segan Tapi ada juga tak peduli. Dia, siapa nak cakap apa, saya teruskan So ini yang kita kata kalau sebagai orang dewasa tak kiralah berapa umur kita. Kalau kita rasa kita lebih tua daripada orang yang melakukan kesalahan, buka mulut dan tegur. Kenapa kita nak rasa segan nak tegur? Sebab kita tak salah Nombor satu, kita kena ingat kita tak salah. Kita perlu tegur murid-murid yang berkelakuan begini supaya mereka tahu benda yang mereka buat salah. Dia berani tak buat macam itu di depan ibu bapa dia? Soalan pertama saya. Mesti tak berani. Mesti tak berani. Tapi kenapa mereka buat di depan orang tua yang lain? Orang tua yang perlu kita hormati, depan mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Betul. Sekarang ini kan budaya 4 letter ni kan sangat-sangat biasa di sekolah. Kalau kita dulu terlanggar meja, kita kata ya Tuhan, dia tak cakap macam tu. Dia mesti kan? Itu yang saya kata tak baik Jadi amalan-amalan ni perlu ini sebab itulah yang kita nak ajar dalam moral jadi kepada adik-adik yang di luar sana, kalau bertingkah laku kadang-kadang kita terlebih daripada batas, kalau terima pesanan ataupun nasihat daripada sesiapa saja, terimalah dengan hati yang terbuka. Baik. Okey, jadi cikgu, silakan cikgu untuk kita sambung sesi pembelajaran kita dengan seperti latihan. Biasa, bila huraian dah habis, cikgu nak uji murid-murid dengan soalan. Tapi betul tak apalah cikgu ujilah saya cikgu. Sebab pelajar tak ada. Okey, tak apalah, kita tunggu pelajar kita kalau datang. Baik, yang ini gambar gambar di sini menunjukkan beberapa contoh perlakuan berperibadi mulia yang patut diamalkan Kalau kita lihat yang ini budaya siapa? Ini budaya kaum kita mana? Lah sebagai orang Melayu. Ini kaum Melayu. Kaum Melayu ni saya sangat suka cara sebab saya mungkin berasal daripada Perlis. Memang tinggal bersama orang-orang Melayu. Saya dari Perlis. Jadi saya seorang aja pelajar India dalam kelas saya tau. Jadi amalan ini saya memang biasa suka sangat. Saya sangat rasa sejuk dalam hati bila nampak cikgu-cikgu salam. Kalau cikgu dah rotan pun kalau cikgu dah rotan, lepas tu cikgu hulur tangan budak minta maaf, kita rasa reda kan dia punya kemarahan. So ini bersalam bersalam. Kemudian di sini pula dia menghulurkan bantuan. Ini saya rasa kalau mangsa COVID ke dan sebagainya, kita menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan Sekarang soalan A tadi, kita ada bincang tentang perasaan, betul tak Afiq tadi? Ada. Okey, jelaskan perasaan anda. Tengok soalan ni jelaskan perasaan anda sekiranya berjaya mempraktikkan perlakuan seperti dalam gambar di atas. Okey, markahnya 3. Baik, kalau Afiq lah orang yang dalam cerita ini, apa perasaan Afiq? Okey, pertama sekali kalau saya yang dibantu, saya akan rasa... Kalau Afiq yang membantu. Kalau Afiq yang membantulah, tangan yang memberikan lebih baik dari yang menerima. Baiklah, jadi kalau saya yang membantu, saya akan rasa tenang, saya akan rasa gembira dan saya sendiri juga akan tumpang rasa gembira jika orang yang saya bantu juga rasa bila kami hulurkan bantuan, terukirlah senyuman di wajah mereka, kita pun akan tersenyum juga. Ini dah masuk bahagian lain dah. Saya tanya perasaan, dia kata gembira. 1 markah. Oh, 1 markah je? Ya. Afiq dah lulus 1 markah. Untuk 2, dia tanya jelaskan. Tadi Afiq cakap jelaskan. You rasa apa?
Rasa tenang, gembira kerana dapat mengurangkan kesukaran dalam hidup orang yang diberi orang yang mendapat bantuan. Satu, you boleh mengurangkan beban orang lain. Yang kedua, letak dekat sini. Kenapa Afiq bersalam atau minta maaf dengan ibu bapa? Kerana kita kadang-kadang terlanjur kata juga, cikgu. Mungkin kita tak sedar dengan hanya ibu panggil kita nama, tetapi kita bukan gunakan ya saya. Jadi dari situ juga kita tak sedar kita mengguriskan hati ibu atau bapa. Cikgu nak tanya, adakah dalam kalangan orang Melayu bersalam ni hanya waktu hari raya sahaja? Oh tidak. Sebenarnya kalau kita nak pergi sekolah pun kita salam tangan ibu bapa untuk meminta berkat, untuk supaya setiap perjalanan kita untuk ke sekolah menimba ilmu itu akan diberkati oleh ibu dan bapa kita. Itu bagus. Itu yang saya kata amalan yang sangat baik dan perlu diikuti oleh semua orang, bukan orang Melayu sahaja ya. Contohnya macam anak-anak saya bila dia nak pergi sekolah, dia selalunya amalan cium pipi. Betul. Bye mami kan, macam tu kan. Anak cukuplah, orang lain kita tak nak kan. Yang tidur tu biarlah kita tidur. So bila kita rasa macam tu, kita rasa dekat, rapat. Tak kira lah anak kita dah tua ke, dah dewasa ke, kita masih lagi rasa mereka kecil, kita besar. Nampak tak? Okey, jadi itu jawapan untuk yang satu ya. Ada jawapan nanti cikgu tunjuk. Sejauh manakah perlakuan ini dapat membentuk individu yang berperibadian mulia dalam kehidupan seharian? Bagaimanakah amalan ini bila kita membantu orang lain? Okey, macam mana kita menjadi individu yang berperibadi mulia? Okey, soalannya. Apa tujuan Afiq kita membantu orang yang perlukan bantuan? Tujuan dia adalah untuk meringankan beban mereka, untuk melatih diri untuk menjadi seorang insan yang bertanggungjawab dan prihatin. Dan pemurah juga, betul tak? Itu yang dia tanya. Perlakuan ini membentuk individu yang pemurah. Okey, tidak lokek lah. Kita tak kira berapa banyak kita dapat ya, tetapi kita sedekahkan sebahagian daripada yang kita dapat tu, sikit pun tak apa. Contohnya kan dalam sekolah ya, selalu ada pelajar-pelajar bawa tabung ya, tabung Hari Pahlawan. Ingat tak masa sekolah? Okey, tabung St. John Ambulance, kemudian tabung kalau ada kematian murid, kematian bapa, mereka bawa tabung tu ke dalam kelas. Murid-murid sekolah saya memang bangga dengan mereka sebab mereka tak pernah ya buka tunjuk berapa dia nak bagi, dia secara senyap saja mereka masukkan. Tak kira lah 10 sen ke, RM1 ke, RM2. Itu yang kita kata perlakuan ini membentuk individu yang berperibadi mulia ya. Seterusnya, apakah kepentingan sikap individu memiliki kepribadian mulia ini? Kenapa penting? Mengapa penting kita mempunyai kepribadian mulia yang seperti ini? Nombor satu, kita akan dihormati. Betul, akan dicontohi, kemudian akan disayangi ramai juga. Kita akan dikenali oleh orang ramai sebagai seorang yang pemurah. Dan ibu bapa kita pun, mereka akan kata baiknya ibu bapa budak ni mendidik anak dia menjadi manusia yang baik. Maksudnya sebagai anak kita, walaupun kita tak boleh buat banyak untuk ibu bapa kita, sekurang-kurangnya kita simpan nama baik untuk mereka ya. Selama-lamanya orang bercakap anak so and so ni baik, betul tak? Okey, kita tengok jawapan dia ya. Baik. Tadi Afiq ada bagi jawapan gembira. Betul. Satu markah kerana memperhatikan tingkah laku positif dalam kehidupan. Apa yang Afiq buat ialah tingkah laku yang positif. Baik. Tak ada seorang pun yang akan cakap, oi, salam tak boleh. Tak ada orang manusia yang akan bercakap begitu. Kemudian bila kita melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Tambah kedua tu kan, bila kita bagi hadiah barangan kepada orang, kita tak fikir nanti lain kali kan, nanti aku susah orang tolong aku. Kita jarang berfikir seperti itu sebab kebaikan yang akan datang kepada kita tu, dia tak akan cakap ingat tak tahun lepas you tolong, sebab tu tahun ini kita dapat. Okey. Baiklah murid-murid, apa khabar? Okey, dah kembali. Kembali dah belajar. Baiklah. Okey, silakan cikgu. Tak apa. Sabar, kita ada lagi soalan. Boleh? Baik. Okey, tadi kita tengokkan soalan yang kedua ni, kita kata sejauh manakah perlakuan yang membentuk individu yang berperibadi mulia kan? Kita lihat melatih diri agar sentiasa berkelakuan baik. Pandangan cikgu sekarang bila melihat Alif, cikgu nampak Afiq seorang yang sangat berperibadi mulia. Oh, terima kasih cikgu. Betul atau tidak? Kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Perlu jujur. Sebab kadang-kadang kita diharungi dengan masalah. Jadi pada waktu itu mungkin orang akan nampak saya dalam suasana kerunsingan. Jadi
itu jugalah. Tapi kadang-kadang saya sentiasa untuk melatih diri memberi bantuan kepada orang lain. Tapi perbuatan you itu tidak mengguris hati orang lain. Betul tak? Sedih sendiri. Betul atau tidak? Okey. Seterusnya mencerminkan kepribadian diri yang mulia. Okey. Orang nampak kita, itu budak baik. Bila jalan, dia tu baik tau. Okey, itu yang kita nak. Membentuk individu yang berpegang teguh kepada nilai moral. Okey, pelajar. Yap Richie, berapa nilai moral yang kamu belajar tahun ini? 16. Berapa? Cakap betul-betul berapa belas? 16. 18. Ya, Richie dah telan 2 lagi nilai. Okey? Tengok tak? 18 ya. So pelajar-pelajar dekat luar tu ingat ni 18 nilai murni yang kita belajar ya di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 ya. Jangan silap ya. Baik. Seterusnya kita tengok bersikap sederhana dalam setiap pemikiran, perasaan dan perlakuan ya. Kita tak boleh akan bertindak keterlaluan. Dan yang berikutnya kita tengok soalan yang tadi tu, berikan kepentingan ya. Kepentingannya ialah nombor 1, sentiasa terdorong untuk melakukan kebaikan dan pelbagai perkara positif. Bila kita dah mula buat baik, kita akan terus buat baik. Tak akan reverse balik. Tapi sekali kita dah buat salah, kita akan tak apalah, orang tak tangkap kan, kita buat balik. Okey, anak mintalah anak murid pula baca jawapan. Vishali, tolong baca C2 Vishali. Sentiasa terdorong untuk teacher, I can see that C2 kecil okey. Yes. Sentiasa menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Okey. Dapat menjadi suri teladan kepada orang lain. Berikutnya, memberi ketenangan jiwa kepada diri dan keluarga, dan yang akhir sekali disenangi ramai. Okey. Vishali ni ada bunyi dekat belakang ya. Terima kasih Vishali. Baik, ini yang kita kata dari tadi cikgu cakapkan, masa kita tidur malam tu kita kena tidur dengan tenang. Orang selalu tanya, macam mana letak saja kepala dekat bantal dah ngap kan? Sebab kita tak ada benda apa-apa, kita tak bawa apa-apa pun Jadi kita tidur dengan tenang ya, dan bangun pun dengan tenang ya. Baiklah, seterusnya kita lihat. Okey pelajar, kamu akan join saya dalam soalan esei ya. Okey? Baik, kita lihat soalan esei ni, boleh baca ya. Baik, ini adalah merujuk kepada individu yang berperibadi mulia. Okey? Seorang murid yang memiliki kepribadian mulia tidak akan mudah terjebak. Terjebak maksudnya apa tu? Terpengaruh atau melakukan perkara yang negatif yang boleh menjejaskan masa hadapannya. Faham? Okey? Kita lihat soalannya. Soalan esei ya. Huraikan tindakan kepribadian mulia. That means aksi kamu, action kamu yang patut diamalkan dan dihayati oleh seseorang murid dalam kehidupan harian. Dan jawapan anda mestilah berpandukan kepada nilai-nilai universal yang dipelajari. Murid-murid saya, boleh tak beritahu saya apa nilai yang perlu ada kepada seseorang yang berperibadi mulia? Sasi Darren? Masih ingat nilai? Sasi? Okey, Sasi. Okey, off mute. Tak dengar. Rajin. Apa dia? Apa dia Sasi Darren? Sasi Darren apa nilai? Rajin. Saya rasa cikgu tak ajar pun nilai rajin. Kerajinan tak? Okey. Apa tu? Vishwa. Vishwa nilai? Ya? Menghormati orang lain. Hormat. Nilai hormat. Okey. Kalau dari segi bercakap dengan baik, nilai apa? Yap. Nilai apa bila kita bercakap dengan Hemah tinggi. Very good. Hemah tinggi. Bagus ya. Hemah tinggi ya. Okey, jadi di sini dia minta nilai-nilai universal. Jadi kita gunakan nilai-nilai universal untuk menjawab soalan esei ya. Okey, kita lihat dia punya skemanya ya. Okey. Tadi antara nilai yang kamu gunakan dekat sini ada kasih kepercayaan kepada Tuhan, okey, hemah tinggi, harga diri kerana kita menjaga maruah, okey, kasih sayang kerana kita menyayangi diri dan orang lain, bertanggungjawab, okey, semua amalan kita berdasarkan kepada nilai bertanggungjawab. Kesanggupan diri untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna terhadap diri sendiri, terhadap keluarga,
terhadap jiran tetangga, terhadap masyarakat luar, terhadap negara. Faham tak? Tanggungjawab kita besar ya. Dan kesederhanaan. Maksud kesederhanaan ini ialah kita tidak keterlaluan ya. Buat apa pun jangan keterlaluan. Kadang-kadang kita tengok ya, kenapa budak ni ketawa pun terbahak-bahak macam langsia tau. Sebab langsia lah dia ketawa kan. Kita langsue, rasa tak cikgu. langsia, lang apa? Lang apa? Langsue. Langsue. Okey, kamu tak tahu ya hantu. Okey. Okey, langsue ya. Okey, tak biasa seteruk. So bila ketawa, budak perempuan ketawa, you berani tak pergi dekat? Tak, saya takut. You bayangkan malam-malam sembang dengan you ketawa kuat kan, you dah rasa benda lain masuk dalam bilik. Okey? Jadi kita lihat jadi perangai yang kita amalkan ini perlu apa? Sederhana. Yang kita kata kesederhanaan. Yes, dan patriotisme kerana apa-apa tindakan yang kita buat adalah untuk negara kita ya. Okey, pelajar. Baik. Jawapan. Okey, Yap Rici, skema jawapan 1. Yap Rici baca. Keyakinan. Ya. Keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan mengamal ajaran agama. Very good. Sentiasa. 1 cukup Rici. 1 cukup. Okey. Nombor 1 kita perlu yakin kepada Tuhan dan mengamalkan ajaran agama sebab ada tak apa-apa agama yang ajar kita buat jahat? Belum ada lagi cikgu. Bukan belum ada, memang tak akan ada. Memang tak akan ada. Tak ada satu agama di dunia ni pun mengajar kita buat jahat. Tak ada pun satu agama kata kalau kau tak suka muka dia, pergi bunuh dia. Tak ada. Tak ada ya. Jadi semua agama mengajar kita benda yang baik. Okey, Yiseng. Ziseng, Gan Siseng nombor 2. Baca. Sentiasa sabar dan tenang ketika menghadapi cabaran dalam kehidupan. Very good. Sabar dan tenang ya. Itu prinsip utama dalam hidup kita. Pernah tak tengok mak kita kadang-kadang kan macam benda tak siap kan, dia rasa penat kan, ini tak siap, itu tak siap, tak ada sabar, tak ada tenang, cepat kena sakit jantung. Okey, berikutnya kita lihat Vishwa, baca nombor 3 Vishwa. Cepat sikit Vishwa. Berusaha dan belajar dengan tekun demi mencapai cita-cita. Okey, ini cikgu tak payah explain. Dah faham kan? Belajar bersungguh-sungguh, capai cita-cita. Nombor 4, siapa? Kogulen. Okey, Kogulen. Kogulen baca. Okey, switch off. Switch off ke Kogulen? Menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey. Ini saya nak tegaskan ya. Bukan tak kiralah kita bangsa apa, kita budaya apa, batas pergaulan sangat penting ya. Kadang-kadang kita lihat budak-budak yang suka pergi tepuk-tepuk, main-main, tarik dan sebagainya. Bukan kecil ya. Kita ni bukan budak-budak kecil yang dah dewasa ya. Benda-benda ini sangat sensitif ya. Jadi kita tak boleh lakukan ya terhadap orang lain ya. Kawal ya supaya benda tu tidak menjadi sensitif. Boleh masuk penjara tau kalau kena report ya. Betul. Okey. Berikutnya kita tengok ya. Memberikan pertolongan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Cikgu dah terangkan tadi. Betul? Menghormati ibu bapa, guru dan masyarakat. Kita ulang balik benda yang kita sebut tadi. Yang penting kita menghormati orang lain. Berjimat dalam perbelanjaan harian. Kan saya cakap dapat 50, habis 50, besok nak buat apa? Okey? Tidak mementingkan diri sendiri dalam pelbagai situasi. Katakan ya kita perlu beratur mendapatkan satu. Kita nampak ada orang tua dalam barisan itu. Kita bagilah keutamaan kepada orang tua itu mendapatkan makanan terlebih dahulu ya. Dan melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Saya rasa sekarang ni pelajar kurang ya sebab tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi mungkin lepas ini mereka boleh mengikuti aktiviti kesukarelawan dan akhir sekali bersemangat patriotik dan tidak mengkhianati negara. Ini peringkat tinggi. Jangan duduk dekat luar negara cakap buruk tentang negara sendiri ya. So kesemua tadi tu 3 jawapan nilai kita bagi 2 markah. Isinya kita bagi 8 untuk dapat 10 markah. Itu sahaja untuk esei. Okey, baiklah. Jadi memang sangat lengkap ya ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Kala bagi subjek pendidikan moral tingkatan 4 bab 2, peribadi mulia hiasan diri. Jadi sebelum tu Afi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kala Devi dan juga pelajar dari SMK Engku Hussain Semenyih, Selangor. Okey, jadi saya harap supaya apa saja ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda untuk skor pada peperiksaan tidak lama lagi. Okey? Baiklah, jadi anda yang di rumah
supaya pelajar-pelajar di rumah juga dapat ilmu yang disampaikan. Dan jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Saya Hafiz Syazwan, bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami menulis dan membaca. Selamat Hari Guru. Selamat sejahtera. Nama saya Arul Tewa, bapa kepada Tijeshwar yang merupakan pelajar pendidikan moral. Pendidikan moral adalah subjek yang sangat menarik dan dapat membentuk masyarakat yang patuh kepada ajaran agama. Saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon SPM Pendidikan Moral 2021.